Mempunyai kediaman yang cantik dan selesa pastinya menjadi impian ramai. Pelbagai konsep dekorasi boleh diterapkan mengikut pilihan dan kemampuan masing-masing. Kali ini Nona kongsikan beberapa sentuhan dekorasi menarik khas untuk anda yang gemar menghias rumah. Seiring sejalan dengan peralihan masa, Nona, Nona, bukan Nona, biar apa hadapi Nona. Mengubah suai ruang kediaman semestinya memerlukan idea kreatif selain inspirasi dan bajet yang sesuai untuk menghasilkan reka bentuk yang diidamkan. Dekorasi minimum menggunakan tema glam aspen dan gaya elegan antara yang menjadi pilihan untuk trend hiasan dalaman tahun ini. So glam aspen tu is benda yang berkaitan dengan pemilik rumah ni juga. Which is dia sangat yang high fashion, so sangat glam, and at the same time dia suka warna-warna yang earthy tau. Bila dia kata yang nak earthy tu, so kita dah boleh suggestkan maybe kita boleh go to aspen. Aspen ni pula is something yang benda-benda yang woody, natural, warna-warna beige, which is pemilik rumah ni sangat sukakan warna yang macam tu. So that's why kita came out dengan glam aspen lah. Keselesaan ruang kediaman menjadi keutamaan bagi setiap pemilik. Semakin ramai yang memilih untuk mendapatkan khidmat perkedalaman bagi merealisasikan konsep impian mereka. Kenapa glam aspen ni boleh jadi trend in 2022? Salah satu sebabnya ialah dia sangat modern and minimal. At the same time, it's very glam lah sebab dah nama pun glam aspen kan. Skin colour dia sangat soothing, sangat menenangkan dan sangat tidak lapuk dari zaman lah. When you apply this year, this colour still akan boleh adapt in another 5 years. Elemen suai padan reka bentuk dan warna harus dititik beratkan bagi mendapat hasil sentuhan yang menarik serta mampu membangkitkan suasana segar. Firstly, kalau you tengok dekat TV kabinet dia, memang kita buat satu kabinet yang agak bulking. Tapi kalau you tengok finishing dia, kita menggunakan design marble dan difinishingkan dengan lining warna gold, which is nampak very glam lah. And also yang untuk menyampaikan yang aspen pula, kita apply pada warna cat dan juga warna furniture kayu. Especially kalau you tengok dekat meja dining, lepas tu kerusi makan, tu semua warna oak yang diinspirasikan daripada aspen kayu natural ni. Penataan perabot serta pemilihan warna yang bijak juga penting supaya susun atur ruang tidak kelihatan terlalu padat. Konsep ini sesuai bagi mereka yang inginkan gaya minimalis. Normally kalau rumah modern English, orang akan apply sofa design Chesterfield yang memang nampak cantik, nampak glam, tapi daripada segi practicality, daripada segi nak selesa tu dia kurang. So untuk yang ni kita nak nampakkan dia modern, so kita apply sofa L shape, which is sofa L shape ni you boleh santai, boleh cozy lah, boleh relax lah. Perabot pelbagai fungsi adalah pilihan terbaik bagi mereka yang mahu menjimatkan ruang. Warna fabrik yang polos dan penggunaan material linen akan memberikan efek tenang dan kekal moden. Beza trend dulu dengan sekarang, interior boleh dikatakan tak banyak lah. Sebab dia katakan dulu pun ada juga yang kitchen dekat belakang. Tapi macam konsep rumah ni, kitchen dekat depan tu is because of rumah ni konsep dia memang benda English. Kita ada dining dekat in between kitchen, kita ada island. So island tu ialah function dia is separator between dining dengan kitchen. Tak adalah nanti kalau nak masuk tu terlalu nampak direct kitchen. Dia macam ada boundaries kat situ. Pemilihan lampu yang tepat dan teknik pencahayaan yang baik bagi setiap ruang kediaman juga mampu menyelahkan suasana dan mood penghuninya. Elemen pemilihan lighting sebagaimana yang selalu kami buat, kami akan applykan warna 4K sebagai warna base dan juga untuk lampu penambahan macam chandelier, lampu tangga tu kita menggunakan lampu warna kuning lah. Firstly, dia kena tahu dengan pembahagian ruang tu. Sebab pembahagian ruang tu sangat penting
untuk memilih furniture yang bersesuaian dengan Glam Aspen. Dan warna juga, warna furniture, warna cat, warna lantai dan juga warna-warna macam kalau you can see warna chandelier, finishing. Mostly kalau dalam ID kita mau kepada finishing and details lah. Satu lagi tips which is pemilihan warna dinding, boleh menggunakan warna yang earthy, ke arah earthy. Tak terlalu dark, tak terlalu bright. Apa-apa pun depends juga pada pemilik rumah. Kalau nak yang something yang gelap sikit, then boleh ke arah darker sikit. Glam Aspen warna yang sangat natural, warna yang very I can say classy lah, but it's classy yang modern. Dia bukan tak terlalu strong sangat. It's very medium. Trend hiasan dalaman untuk tahun 2022 dijangka banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup yang sederhana, menenangkan namun tetap mementingkan fungsi ruang yang lengkap dengan keperluan pemilik kediaman. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Mempunyai kediaman dengan dekorasi yang cantik pasti menjadi idaman setiap pemiliknya. Tidak kira besar atau kecil, konsep dan susun atur yang sesuai amat penting agar rumah kelihatan lebih santai dan tenang. Tema pada rumah saya adalah saya memilih modern Scandinavian sebab saya rasa tema ni sangat bersesuaian dengan rumah yang bersaiz kompak seperti rumah saya dan ia juga memberi impak yang lebih lapang dan luas lah. Penggunaan warna dan saiz perabot dititikberatkan agar setiap ruang apartmen berkeluasan 850 kaki persegi ini tidak kelihatan terlalu sarat. Memang konsep modern Scandinavian ni dia bermain dengan warna semula jadi seperti putih, lepas tu kayu, warna ketulin kayu dan juga ditambah sedikit dengan pohon-pohon yang berwarna hijau. Jadi benda tu semua memang menenangkan fikiran kita dan ia sangat sesuai dengan kita yang duduk di rumah untuk pandemik ni kan. Mula meminati dunia dekorasi dan hiasan rumah sejak di bangku sekolah lagi, ibu kepada dua orang cahaya mata ini juga bijak dalam berbelanja. Nak kata kos tu saya boleh katakan saya keluarkan sedikit demi sedikit sebab sebelum ni saya duduk di rumah sewa. Lebih kurang 70% lah daripada perabot daripada rumah ni memang dah sedia ada daripada rumah sebelum ni. Jadi bila mana saya pindah masuk rumah ni, Alhamdulillah saya berjaya untuk mengawal kos melengkapkan lagi rumah ni kan. Jadi cumanya saya perlu mengeluarkan sedikit kos untuk contohnya seperti flooring dan kabinet dapur. Tapi nak kata banyak kos tu tidaklah sebab saya memilih semuanya adalah perabot yang mampu milik. Sering melihat contoh hiasan rumah di media sosial sebagai inspirasi dan idea, ada kalanya dia juga tersilap membeli perabot yang sesuai. Namun, ia dianggap sebagai satu proses melatih dirinya supaya lebih kreatif untuk menyusun atur perabot. Saya tak nafikan saya memang pernah melalui benda-benda macam ni. Contohnya, bila saya pindah masuk, saya order katil bersaiz queen untuk ruang di bilik tamu. Tapi bila kita tengok balik, dia agak sempit. Jadi benda tu perlu diubah. Untuk mendekorasi rumah ni, kita memang banyak eksperimen yang perlu dilalui lah. Selain perlu memilih perabot dan warna yang sesuai dengan tema yang diinginkan, ada beberapa lagi faktor utama yang harus diambil kira bagi mendapatkan hasil yang memuaskan. Faktor yang perlu kita lihat memang first kali kita kena tahu saiz rumah kita. Saiz setiap bilik, setiap ruang dapur, ruang rehat, kita memang kena tahu dan yang paling penting adalah susun atur perabot tu. Okay, jadi macam saya cakap, saya sendiri mengambil perabot daripada rumah sewa lama saya, membawa ke sini. Jadi yang penting adalah untuk saya susun sebetul-betulnya dan mengikut kesesuaian saiz ruang tersebut lah. Jadi kita tak bolehlah terlalu orang cakap apa melebih-lebih dalam membeli perabot dan sebagainya. Berkhidmat sebagai pegawai bank, Sharifah menganggap aktiviti menghias dan mencantikkan rumah adalah satu terapi setiap kali menghabiskan masa terluang. Saya sendiri pun ibu yang bekerja, jadi bila saya balik rumah tu kadang-kadang kita nak feel lain. Jadi bila nak feel lain tu yang kita kadang-kadang bila hujung minggu tu kita orang cakap apa ubah susun atur, kita rasa segar kan, balik kerja tengok rumah cantik, rumah kemas seronok, anak-anak saya pun pandai juga nak demand, nak minta suruh cantikkan bilik dia. Jadi saya rasa benda ni adalah
rumah yang kita diambil ni adalah untuk semua. Jadi kita kena, apa orang cakap, apa saja yang kita buat dalam rumah ni adalah untuk menceriakan dan memberi ketenangan kepada semua penghuni rumah ni. Di musim pandemik ini, pasti ramai wanita terutama suri rumah ingin mengubah suai kediaman masing-masing. Beberapa perkara asas perlu dijadikan rujukan sebelum memulakan projek mendekorasi rumah. Tips untuk mendekorasi rumah ni, satu, kita kena tengok bajet kita. Bajet itu terlalu tinggi ataupun tidak. Dan kalau kita nak pakai kembali perabot kita pun tidak salah. Mungkin ataupun kita boleh orang cakap apa, makeover perabot tu. Mungkin ada orang pilih untuk cat, mungkin perabot sebelum ni warna hitam. Lepas tu kita nak tukar dengan tema yang macam saya gunakan sekarang. So mungkin dia memilih untuk cat perabot tersebut dan sebagainya. Jadi kita kena lebih orang cakap kreatif dalam mendekorasi rumah lah. Daripada perabot, tekstil sehinggalah kepada warna dinding, kesemuanya memainkan peranan yang penting dalam menonjolkan lagi setiap sudut ruang. Alhamdulillah, setakat ini saya rasa sedikit-sedikit yang saya dah buat ni, saya sangat berpuas hati. Cuma kita tengoklah, mungkin selera tukar ke di masa akan datang kan, kita pun tak tahu macam mana. Sebab jelah duduk rumah ni macam-macam kita fikir, macam-macam yang kita rasa kita nak buat. Jadi mungkin kalau kita ada rasa nak tukar selera, mungkin adalah perubahannya. Tapi untuk rumah saya yang sekarang ni, Alhamdulillah saya bersyukur dan berpuas hati. Dalam era moden masa kini, konsep dan ciri yang minimalis seperti ini banyak mendapat perhatian umum. Walaupun tampak ringkas, namun mampu memancarkan auranya yang tersendiri. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Minat yang mendalam terhadap seni lukisan mendorong Ashikin Abdullah 31 tahun nekat menukar kerjayanya daripada seorang peguam kepada pelukis mural. Beliau meneruskan kerjaya dalam dunia lukisan mural sejak tahun 2015 sehingga kini. So Laka by Mekah ni dia terlahir bila dulu masa belajar suka lukis mural dekat rumah anak yatim. So kadang-kadang kita akan ada projects kan. Lepas habis belajar, kawan ada minta untuk buat, boleh tak lukis satu dinding dekat kafe dia. So dekat masa tu buat je lah. So tak ada bayaran pun masa tu, buat for free. Kemudian daripada situ mula dapat tempahan. So dulu banyak kafe-kafe minat. Lepas tu lama-lama orang nampak, oh boleh tak buat kat rumah. So start dengan rumah. Banyak juga sampai sekarang walaupun dah 5 tahun masih lagi ada demand untuk orang buat dekat kafe, office, rumah dan bangunan-bangunan luar lah. Lukisan mural yang dipilih bergantung kepada kehendak pelanggan dan kebanyakan mereka memilih lakaran figura atau ikon tertentu termasuk potret. So basically definition mural sendiri ialah either dilukis atas dinding ataupun macam wallpaper. Kita lukis dan kita pergi kita tampal. Dua-dua boleh jadi mural. So mural banyak konsep kan. So kalau abstract tu banyak kepada free flow. Kalau floral is very dia sangat straightforward maksudnya. Dia boleh jadi bunga-bunga, dia boleh jadi daun-daun, dia boleh jadi suasana. So itu floral. Bila kita dapat klien kan, usually klien akan ada specific ideas ataupun sometimes dia orang free. Tak apalah, you lah create kan, ikut kreativiti sendiri. Usually kita akan tanya juga klien, okay, you nak feel macam mana? Dia kata, oh saya nak feel macam tropical. So kita tengoklah daripada gambar-gambar ataupun kat luar laman-laman kan, gambar bunga apa semua, from that kita compose lah untuk dapatkan satu design. Hampir 5 tahun berkecimpung dalam bidang seni lukis, beliau menerima pelbagai bentuk tempahan dan permintaan daripada pelanggan. Yang terbaru adalah untuk melakar lukisan mural di dinding rumah. Mungkin dulu orang macam tak berani kot. Lepas tu bila mural ni dah banyak muncul dekat banyak kafe, lepas tu diorang realise macam sometimes mural ni tak payah meriah sangat. Because bila kita nampak kat kafe kan dia full blown kan, penuh kan. Kita akan bagi diorang option untuk rumah. Sometimes kita nak suasana yang lebih, orang kata tone down, lebih comfortable. So kita bagilah option untuk design yang lebih light dan tak terlalu heavy. So dia tak rasa rumah dia terlalu, itu yang sekarang orang rasa sesuai untuk bilik. Especially bilik lah orang banyak suka. Kalau mural ni dia cantik dekat tempat yang kita tertumpu kepada.
ada. Kadang-kadang it doesn't have to be a paid job. Kadang-kadang kita practice tu kan, kita cari a practice wall. Banyakkan practice tu dia akan tolong kita dalam segi sabar, teknik dan juga visualization lah. Sebab buat mural ni banyak visualization. You kena visualize macam mana design you akan ada dekat dinding. Kena banyak practice dengan you go for it. Kalau takut-takut tu, lukis semua tak jadi. You doubt yourself, semua tak jadi. Practice tu sangat penting. Mengubah suai serta menghias ruang kediaman dengan tema dan konsep yang diminati pastinya memberi keseronokan buat pemiliknya. Lebih istimewa, kesemua proses pengubahsuaian rumah dilakukan sendiri tanpa menggunakan sebarang khidmat daripada mereka dalaman. Actually, kami dah plan untuk renovate sendiri selama hampir 2 tahun yang lepas. Jadi, dari 2 tahun yang lepas kami dah mula cari kontraktor yang sesuai, cari idea-idea yang sesuai untuk rumah kami dan finalize semua detail-detail supaya bila dapat kunci, kami boleh terus mula untuk buat renovation. Memulakan projek pengubahsuaian rumahnya pada tahun 2020, perancangan dan strategi yang mantap amat penting supaya dapat mencapai hasil yang memuaskan. Duration untuk renovate tu hanya memakan masa 7 minggu sahaja sebab kita dah ada idea yang detail serta konsep-konsep yang tertentu yang kita nak. Memilih tema putih dan hitam, ruang kediaman yang berkonsepkan monokrom pastinya mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Kami memilih tema hitam dan putih sebab putih tu nampak ruang lebih lapang, lebih selesa dan hitam tu menambahkan kontras kepada color putih, jadi dia menaikkan seri ruang tu sendiri. Jadi kalau macam ruang tu kita nak warna putih, kita lengkapkan dengan sofa warna putih. Jadi kalau ruang makan, kita hiaskan dengan warna hitam, warna yang bersesuaian. Penataan perabot dengan pilihan warna yang bersesuaian juga amat penting supaya ruang tidak kelihatan terlalu sarat sesuai buat mereka yang inginkan gaya minimalis. Memang penggunaan warna hitam dan putih ni saya dapat idea daripada kebanyakannya rumah-rumah di luar negara lah. Sebab actually konsep macam ni agak jarang ditemui dalam Malaysia sebab tak ramai suka atau pandai bermain dengan warna hitam dan putih, especially warna hitam. Proses pengubahsuaian tanpa khidmat profesional ini juga pasti ada risikonya. Justru pemantauan yang rapi amat dititikberatkan bagi mengelakkan daripada sebarang kesilapan. Memang kalau nak renovate rumah sendiri banyak risikonya. Antaranya idea kita selalu bercanggah lah dengan kontraktor sebab kontraktor bukan seperti ID. Dan di samping tu kita perlu lebih mengambil bahagian dalam menentukan bahan-bahan apa yang kita nak gunakan untuk rumah kita. Ibu kepada 2 orang anak ini akui dengan menggunakan idea dan mencari kontraktor sendiri boleh menjimatkan kos menyiapkan rumah idaman mereka yang berkeluasan 2,300 kaki persegi ini. Bila kita design sendiri ni, kita ada rasa satisfaction dan dapat juga cut cost lah. Lebih separuh daripada kos yang kami belanja ni, kalau tak kena bayar pada ID. Jadi banyaklah yang kami dapat jimat. Selain daripada bertukar-tukar pendapat bersama suami, pelbagai platform internet juga digunakan sebaiknya untuk dijadikan inspirasi dalam menghias rumah. Pada saya, kalau kita nak mula untuk renovate rumah atau menghias rumah, cari satu elemen yang kita boleh guna pakai untuk setiap ruang dalam rumah ataupun at least ruang yang besar dalam rumah seperti macam untuk rumah saya banyak gunakan glass panel berwarna hitam. Jadi saya gunakan konsep tu di dalam dapur, di dalam laundry area, di dalam bilik tidur. Jadi dia akan nampak konsisten. Selain mempunyai banyak masa terluang bersama keluarga, musim pandemik ini juga dihabiskan dengan melakukan pelbagai aktiviti bacaan atau kajian yang bermanfaat. Pada nasihat saya, since kita pun tengah dalam fasa PKP, kita ada banyak masa terluang. Kalau kita boleh tambahkan lagi ilmu-ilmu, pengetahuan dalam
design, dalam renovate rumah pun sama sekali akan membantu kita untuk renovate rumah pada masa akan datang. Mempunyai ruang kediaman dengan rekaan dalaman yang kemas dan cantik boleh memberi satu kepuasan di samping menyuntik rasa tenang dan selesa ketika berada di rumah bersama yang tersayang. Anissa